Siapa yang mampu mengatur perutnya, berarti ia mampu mengatur agamanya. Tengok, saya ulang balik, kata Ibrahim bin Adham, barang siapa yang mampu mengatur perutnya, maka dia boleh mengatur, boleh menyusun agamanya. Diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kata Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah, dia kata, tengok, barang siapa yang mampu mengatur perutnya, berarti ia mampu mengatur agamanya. Tengok, saya ulang balik, kata Ibrahim bin Adham, barang siapa yang mampu mengatur perutnya, maka dia boleh mengatur, boleh menyusun agamanya. Dan sebab itu kalau kita dapat jaga bab makan, dia mempengaruhi benda yang lain. Sebagai contoh saya ambil tuan-tuan, perasaan tuan-tuan ibadah ketika Ramadan dengan sekarang, apa beza dia? Ada beza tak? Tak ada. Mesti ada beza. Kita puasa dengan tak puasa, ibadah dia berbeza. Bila puasa tuan-tuan, rasa nak pegang Quran je, rasa nak baca Quran, 3-4 juzuk tak rasa apa. Tapi bila tak puasa tuan-tuan, perut ni kenyang, buka sikit alif lam mim, rasa nak tutup dah. Ketika mana kita dalam keadaan puasa, sembahyang rasa ringan. Bila kita buka puasa, rasa berat. Sebab itu maksud Rasulullah disunatkan awalkan buka puasa, makan benda yang ringan, yang light. Bukan yang terus heavy. Bukan yang heavy mental. Tapi makan yang mudah-mudah dulu. Sebab apa disunatkan buka dengan tamar? Sebab kandungan tamar itu, kandungan dia sudah cukup dengan sebiji, 2 biji tamar, memberikan tenaga yang segera. Kandungan glukos dia, apa saja, nutrien dalam dia, semua itu cukup cantik untuk memberikan tenaga segera untuk mengembalikan tenaga yang sudah hilang dengan perut yang kosong. Perut dah mengecut. Tiba-tiba kita masukkan terus mi bandung, rojak mamak, mi racun kita masukkan dengan kambingnya, dengan lembu, dengan ayam. Perut tu tuan-tuan habis penuh. Sebab kan Nabi kata 1/3 ni hak perut kamu pernafasan, 1/3 makanan, 1/3 dengan minuman. 3 benda ni perlu dijaga. Lalu Rasulullah SAW mengajar kita kaedah yang terbaik. Sebab itu yang kedua, maghrib itu pendek. Kalau kita 20 makan, nak dekat masuk isyak, barulah kita nak berhenti makan, baru nak solat maghrib. Ketika itu kita solat isyak, dalam keadaan di hujung daripada maghrib, kita solat maghrib, solat isyak. Ketika maghrib, lepas tu solat tarawih, habis jam. Keadaan kita jadi tak berdaya. Dalam keadaan ini kita jadi lemah kerana perut kita kenyang. Tengok kaedah yang cukup cantik. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajar kita. Bahkan betul lah dia sebut, idza imtala'atil ma'idah. Ini kata-kata Luqman Al-Hakim pada anak. Dia kata apa? Ya bunai. Ya bunai. Dia kata apa? Idza imtala'atil ma'idatu namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'da'u anil ibadah. Kata Luqman Al-Hakim, tengok dia kata, wahai anakku, sekira perut kamu tu penuh, penuh, namatil fikrah, pemikiran ni akan berhenti, dia akan tidur. Namatil fikrah. Yang kedua, wa kharasatil hikmah, kebijaksanaan itu akan jadi bisu. Orang yang perut dia penuh ni jadi bisu kebijaksanaan. Idea habis, lumpuh. Sebab tu bila Ramadan ni kita jadi aktif. Otak kita jadi sangat aktif. Jadi bersih. Kerana dalam ni bersih. Sebab kekuatan dalam kehidupan kita, syahwat itu makanan. Sebab tu bila makan dikurangkan, syahwat tu lemah. Bila syahwat tu lemah, yang ada apa? Bila syahwat itu sudah lemah, yang ada hanyalah kejernihan hati dan jiwa, yang mana namanya ibadahnya puasa, menyebabkan kekosong perut itu letak dengan hati yang bersih, dia akan bergabung menghasilkan natijah yang baik. Allahu Akbar. Yang ketiganya, kata Luqman Al-Hakim pada anak dia, bila perut kamu dah penuh, dia kata apa terjadi? Waqa'adatil a'da'u anil ibadah. Maka bila ketika perut kamu kenyang itu nanti, anggota kamu jadi malas nak beribadah. Allahu Akbar. Sebab itu tengok, kes obesity. Obesity. Badan kita berat dengan badan kita ringan. Mana lebih senang nak bangun tidur? Mana senang nak pergi bela air ambil wuduk?
Mana lebih senang? Sebab itu tips nak bangun malam, untuk bangun malam, kita malam tu jangan makan banyak-banyak. Makan awal-awal petang-petang sebelum daripada maghrib kalau boleh. Kan? Maknanya makannya khafifan, yang ringan, yang light. Yang kedua, makan jangan banyak. Awal waktu, satu yang pertama ringan, yang kedua awal waktu. Sebab kita makan nasi tuan-tuan. Nasi ni dia payah. Nasi ni dia payah nak digest. Payah nak hadam nasi. Sebab itu orang yang makan nasi ni, kalau dia makan malam, perut tu dalam keadaan mati tuan-tuan. Perut tu kita tidur, dia nak bergerak. Sedangkan kita tak ada pergerakan, tak ada movement. Sebab tu kita ni bila makan dalam keadaan ini, kita jadi berat. Bila berat, payah nak bangun malam. Sebab tu penyakit-penyakit datang dengan sebab salah makan, cara makan, waktu makan, benda yang kita makan. Semua ini memainkan peranan seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu timbul satu istilah, sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat. Puasa, kamu sihat. Walaupun hadis ni tuan-tuan, disebutkan hadisnya daif, tetapi makna dia betul. Makna dia betul. Makna dia sahih. Tetapi hadisnya tak sahih. Tapi makna dia betul. Sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat. Maknanya fizikal kamu sihat. Kemudian kedua, jiwa kamu sihat. Sehingga Allah mengaitkan puasa itu dengan ketakwaan. Sebab itu orang yang biasa dengan benda ini, subhanallah, dia mengatur hidupnya, mengatur dirinya, mengatur makannya, mengatur ibadahnya dengan benda yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan sebab itu tuan-tuan, bila kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu boleh mengatur, menyusun, mendisiplinkan perut kamu, kamu boleh mendisiplinkan agama kamu, betul. Sebab dia daripada pemakanan, daripada ganjaran yang cukup besar. Orang boleh diet bukan atas nama puasa. Kan lebih baik puasa. Sahabat saya, dia punya gula berbelas-belas, kira bacaan gula dia. Tapi bila dia potong tuan-tuan, dia potong, dia tidak makan nasi. Dia makan sayur-sayur, makan buah-buah. And dia punya gula tuan-tuan cantik tuan-tuan. 5, 6, 5, 6. Antaranya kandungan beras itu ialah gula. Sebab itu tang makan itu membawa kepada penyakit. Gula-gula yang menghasilkan apa dia? Kolesterol yang jahat. Dia attack jantung. Dia attack buah pinggang. Dia attack kencing manis. Semua dia attack. Darah tinggi. Semua dia attack. Akibat daripada mana? Akibat daripada apa yang disebut pemakanan. Sebab itu bila kita sebut tentang muhasabah Ramadan itu, subhanallah, Allah mengajar kita supaya kita duduk dalam keadaan puasa ini merupakan satu perkara yang menjadi kekuatan kepada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dalam Ramadan, luar Ramadan. Bermula Ramadan yang wajib, dia mari dengan Syawal yang sunat, dia mari dengan Isnin Khamis yang sunat, dia mari hari-hari putih 13, 14, 15 setiap bulan yang sunat, mari pula puasa-puasa yang sunat yang lain, mari pula puasa Arafah, mari pula puasa Muharram, 10 Muharram. Mari puasa-puasa ini dalam keadaan inilah kehidupan kita sebenarnya, dalam bentuk kehidupan kita sebagai satu kehidupan yang dipertontonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan yang boleh kita ambil untuk kita semaikan dalam diri kita. Subhanallah. Sebab itu dia melibatkan perkara yang cukup banyak. Akibat daripada puasa yang dilakukan oleh seseorang itu. Subhanallah. Sahabat yang saya kasih sekalian, bagaimana juga disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu saya highlightkan tempoh hari. Perasaan kita kalau kita puasa setahun, hujung dari hari yang terakhir tu agak-agak macam mana perasaan kita? Kita menangis tuan-tuan. Dalam keadaan kita menangis, rasa terharu, rasa touching dapat puasa setahun. Tiba-tiba dengan hanya puasa 6 hari dalam Syawal, dia seolah-olah berpuasa setahun. Allahu Akbar. Tahun depan dia buat lagi, seolah-olah setahun. Tahun depan dia buat lagi, seolah-olah setahun. Tahun tulat dia buat lagi, seolah-olah setahun. Bermakna hidupnya puasa tiap-tiap hari, seolah-olah dia hidup sepanjang masa. Dalam keadaan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang cukup banyak. Subhanallah. Ini cara yang kita sebut iaitu muhasabah. Muhasabah. Kemudian tuan-tuan, kita masuk yang ke-6. Poin yang ke-6 ada masa sikit ni. Masa sempat tak?
Yang kena ni panjang juga ni. Kita nak bincang tentang infak. Tentang infak merupakan cermin daripada zakat tempoh hari. Zakat yang kita zakat fitrah dan juga zakat-zakat yang lain merupakan asas kepada infak. Dia ada hubung kait wajib dan sunat. Kemudian dia pergi pula kepada perkara-perkara yang lain, menjadi kehidupan kita itu bersandarkan kepada budaya ini. Begitu juga Rasulullah sebut, tuan-tuan, dalam sepotong hadis Nabi menyebut mala'u bnu adama wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adama luqaimatun yuqimna salbuhu fa in kana la mahalata fasulusu li ta'amihi wa sulus li syarabihi wa sulus li nafsihi. Ini yang saya sebut tadi, tidak ada wadah, tak ada tempat. Wadah ni tempat yang diisi oleh anak Adam, itu perut dia. Lebih buruk daripada perut yang kita panggil al-ma'idatu baitul da'. Dan perut ini ialah rumah kepada seluruh penyakit. Cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung anak Adam. Maknanya cukuplah kita makan ni, orang putih kata just make a living. Diajar kepada kita just make a living. Dan kita juga diajar dalam Ramadan kali ini, diajar oleh Allah dengan sebab PKP Ramadan kita dalam keadaan kita punya puasa lagi canggih, tuan-tuan. Dari sudut kualiti puasa itu lebih canggih sebab tak ada bazar Ramadan, tak ada membazir. Arti kata lain, nak beli barang pun beratur, jadi orang jadi malas. Nak pergi hero beratur panjang-panjang. 8 pagi saya tunggu dah ramai dah. Makanya kita jadi apa? Kita jadi hidup kita simple-simple bab makan. Buka puasa pun telur goreng, buka puasa pun kicap jaja. Tapi nak sebutnya dari sudut ibadahnya cantik. Dalam keadaan apa? Pengisian yang baik. Lalu itu kaedah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maknanya bila mana makannya bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Berbeza dengan orang hidupnya untuk makan. Lalu cukuplah dengan apa yang boleh meluruskan tulang belakangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab perut yang Allah berikan itu ada hak-hak dia. Satu untuk makan, satu untuk minum, 1/3 lagi untuk minuman dia. Untuk pernafasan dia. Makan, minum, pernafasan. Sebab tu kita, tuan-tuan, Nabi makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi banyak orang dia bila lapar dia makan, bila kenyang dia makan sampai mati, tuan-tuan. Berbeza dengan cara Rasulullah. Rasulullah makannya sikit, kita makan sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Sebab tu daripada ibadah ini diajar kepada kita. InsyaAllah esok kita sambung dengan tajuk lain, dengan poin seterusnya, iaitu tentang infak. Tentang infak dalam muhasabah kita. Yang terakhir, tuan-tuan, ada beberapa pengumuman lah. Kalau tuan-tuan, sahabat nak menyumbang, insya-Allah boleh salurkan kepada page Geng Ustaz. Dalam saya punya kuliah ini, tuan-tuan, saya letakkan dalam description nombor akaun Geng Ustaz. Tuan-tuan boleh tengok di setiap tajuk saya ada letakkan akaun Pertubuhan Pendukung dan Pencinta Ulama, so-called Geng Ustaz. Saya letakkan akaun dia. Tuan-tuan boleh masuk bagi tujuan infak, zakat, sebutlah ni zakat, ni infak, ni fidyah. Maklumkan nanti kita akan allocatekan tempat dia. Yang pertama, tuan-tuan, tadi saya dah kongsi dalam saya punya Facebook, program di Sabah, tuan-tuan, program di Sabah yang dipimpin oleh kita punya PIC kita di Sabah, Ustaz Muhammad Tarmizi, Muhammad Yahya. Tadi dia live di kampung, nama dia kampung Gosapo. Kampung Gosapo ni pedalaman Ranau. Di situ ada 8 keluarga Islam. Kita dah bina tapak baru, surau kecil, cara hodoh-hodoh nak buat surau, tuan-tuan. Jadi kita punya wakil kita, Geng Ustaz Sabah, Ustaz Muhammad Tarmizi tadi buat live. Saya share pada dalam Facebook saya, tuan-tuan boleh tengok perkembangan. Jadi kita dengan Sabah Relief, Geng Ustaz, kita juga ada program-program dekat Sabah, dekat Sarawak. Kalau tuan-tuan biasa kat pedalaman, kadang-kadang dalam satu kampung yang dalam ceruk cuma ada 2 keluarga Islam, yang lainnya tidak Islam. Mereka nak sembahyang, nak pergi sembahyang, kadang-kadang surau dia, masjid dia jarak 60-80 km. Sebab tu terkadang kalau kita lihat kes-kes banyak berlaku, mereka kembali murtad. Antaranya mereka rasa tak ada orang nak cakna dia.
Sebab tu kami tuan-tuan, apa yang kami mampu buat setengah-setengah tempat, kami cari penduduk setempat, kami berikan kami bagikan mereka peluang belajar, mereka balik ke negeri mereka, mereka balik kampung mereka, mereka duduk kat situ, mereka yang mendidik orang-orang situ dengan agama Allah. Kadang-kadang mereka hidup bukan saja agamanya tertinggal ke belakang, nak makan mengharapkan air hujan, air sungai. Kalau hujan tak turun, mereka tak mandi, tak makan, air sangat terhad. Ini tempat-tempat yang kami biasa masuk tuan-tuan, bukan senang. Tetapi di sana kita lihat gereja ada 2-3 gereja satu kampung. Tapi kita punya surau tak ada. Jadi cara macam mana? Kita cubalah apa yang boleh buat. Kita kumpul duit sikit-sikit, kita buat surau. Kita letak seorang ustaz kat situ. Kita buka sekolah. Saya ada buka juga satu sekolah. Kita buat tadika, orang kampung, orang Islam, tak Islam, boleh belajar. Percuma saja kita letak cikgu kat situ tuan-tuan. Dekat kampung Mangsiat. Dekat Mangsiat. Persiangan Mangsiat. Kat situ. Saya kat situ tuan-tuan. Keluarga dah macam keluarga kat situ. Orang kampung baik tuan-tuan. Kadang kita datang, kita masak, orang kampung datang, kita jamu dia orang. Yang bukan Islam pun datang. Cuma mereka ni agak terkebelakang dari sudut pendidikan. Mereka tak nak anak mereka ni pergi jauh, habis SPM, sambung belajar diploma ke degree, tak nak. Mereka ni kadang-kadang mentaliti. Mereka nak anak mereka ni penghujung jadi petani. Macam ayah-ayah mereka. Tetapi kita nak berikan, nak rangsang mereka supaya mereka ni dapat mengubah nasib hidup dengan ilmu. Begitu juga ada seorang yang budak Sarawak kami hantar dia sekarang belajar agama di South Africa. Saya kata kat dia, kamu punya tanggungjawab besar, kamu balik besok jadi orang alim, jadi ustaz ke kampung kamu. Dalam kampung dia tuan-tuan ada lebih kurang 8 keluarga saja. Allah pilih dia hafal Quran, kemudian kita cari duit, hantar dia pergi ke South Africa. Sebab apa yang saya nak, bila dia balik besok 7-8 tahun, dia jadi orang yang berilmu. Bila balik ke kampung mereka, mereka boleh hidupkan kampung mereka dengan ilmu. Sebab itu ilmu tu penting. Sebab tu modal perlu besar. Kerana kita bukan nak bagi one off saja sumbangan. Kita datang, kita beri, kita balik. Tak boleh gitu. Tapi kita kena jangka panjang, long term, kita perlu fikirkan. Mereka ni perlu ada orang-orang yang duduk kat situ bersama mereka, keluarga mereka, membimbing mereka dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, begitu juga di Sabah. Di Sabah. Besok kalau kita turun, ada program, kalau sahabat-sahabat di luar sana rasa nak join, silakan. Ada nak infak apa, boleh. InsyaAllah kita bawa, kita tunjukkan tuan-tuan perempuan tempat-tempat yang baik untuk kita letakkan duit kita sebagai saham akhirat kita. Sebab itu tadi Ustaz Tarmizi tuan-tuan berada di Ranau, di perkampungan Gusapo, satu kawasan pedalaman dekat Ranau tuan-tuan, dekat Ranau. Tuan-tuan, kita nak buat surau, nama dia surau Ar-Rahman. Surau Ar-Rahman. Kalau tuan-tuan nak menyumbang, boleh masuk kat dalam akaun geng ustaz. Cuma cakap kat sini, ini untuk apa, ini duit apa. Senang kita nak allocate. Sebab zakat ni ada dia punya orang asnaf dia, yang ni infak ada tempat dia. Sebab kita ni nak ni. Yang kedua, kita juga mencari dana juga untuk pelajar-pelajar Mesir, pelajar Mesir yang nak balik sebab COVID-19. Jadi ada yang kekurangan belanja dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh sumbanglah, kita nak tolong. Tadi pagi pun ada yang Pulau Pinang minta tolong, nak bawa balik anak dia yang anak dia yang tersekat di sana, dan Mesir COVID-19 semakin merebak. Jadi nak bawa balik ke Malaysia. Itu ujian bagi dia. Yang ketiga tuan-tuan, InsyaAllah pukul 5 petang hari ini saya akan pergi menziarahi Balu ataupun isteri kepada almarhum Muhammad Zaili Muhammad. Almarhum Muhammad Zaili bin Muhammad, 44 tahun, yang meninggal 2 hari lepas. Tuan-tuan tengok yang dalam YouTube, sedih tengok motor dia diseret sepanjang 2 km. Orang tu mabuk, langgar dia pergi hantar makanan, dia jual, isteri dia yang masak tuan-tuan. Dia hantar pukul 1:30 pagi, dilanggar oleh orang mabuk, meninggal dunia tuan-tuan 2 hari lepas. InsyaAllah pukul 5 petang ni saya akan pergi ziarah bersama dengan sahabat-sahabat daripada Haigom. Saya akan pergi ziarah rumahnya dekat UK Perdana. UK Perdana. Dan suami dia ni almarhum ni lah sebagai orang kata tempat isteri dia bergantung.
tempat isteri dia bergantung, kan, kerja dia itulah Grab, Panda, food Grab, food Panda, hantar makanan bila ada order. Tiba-tiba meninggal, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilanggar oleh orang yang mabuk, mabuk bawa kereta Serena, umur 21 tahun. Punyalah mabuk tuan-tuan, diheritnya motor almarhum tu 2 kilometer. Bila orang tahan dia, orang suruh berhenti, baru berhenti. Ini berbahayanya orang mabuk. Inilah berbahaya orang mabuk. Tapi bila kena langgar mati, selalunya Allah kasih dan sayang orang yang beriman, orang yang baik-baik. InsyaAllah pukul 5 ni, insyaAllah saya akan jumpa dengan dia. Setakat ni ada sedikit yang dapat saya kumpul, lebih kurang RM400. Kalau ada nak menyumbang, silakan. Ustaz, ini untuk sumbangan almarhum. InsyaAllah saya kumpulkan, saya akan serahkan petang ni. InsyaAllah bila saya pergi nanti, saya tunjukkan pada sahabat-sahabat penyerahan tersebut, supaya dapat kita panjangkan kepada orang-orang yang lain. Jadi inilah sedikit yang dapat kita, yang mampu kita lakukan. Sahabat-sahabat, teruskanlah bersama dengan page King Ustaz, dengan pengisian-pengisian yang telah kita susun ala kadarnya, semampunya, dalam tempoh PKP ini. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan. Banyakkan berdoa, banyakkan istighfar, banyakkan bangun malam, supaya Allah Allah redakan ujian-ujian yang besar ke atas kita, ke atas negara yang kita kasih ini, kerana Allah sedang menguji kita, Allah sedang melihat kita. Allah nak tengok kita ni mengeluh ataupun kita bersabar, kita bersyukur ataupun kita ingkar. Allah nak tengok kita. Kalau Allah tengok kita baik, ditambahkan kita punya ganjaran. Allah nak lebihkan kita. Janji dia kasih. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya tetaplah bahawa kami akan menolong orang-orang yang beriman. Allah kasih. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah kepada orang yang beriman, dia sangat kasih, dia sangat sayang, dia sangat cinta. Rasakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekali itu, insya-Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami, ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa, ya Allah, suami kami, isteri kami, anak-anak kami, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, ya Allah. Para alim ulama kami, ya Allah, yang tidak jemu-jemu, ya Allah, membimbing kami ke arah jalan kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami, ya Allah, dengan apa yang kami tak mampu pikul. Jangan Kau uji kami, ya Allah, dengan ujian yang besar-besar yang pernah dilalui oleh orang-orang yang hebat sebelum kami. Jangan Kau ambil daripada kami dosa, ya Allah, apa yang kami tersilap, apa kami yang terleka, kami terlalai, ya Allah, dengan dosa kami yang banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami sentiasa memohon agar Engkau ampunkan dosa kami, walaupun kami tidak layak meminta, ya Allah, kerana kami hina dina, ya Allah. Kami banyak melakukan maksiat, tetapi Engkau memerintahkan kami meminta, ya Allah. Engkau menjanjikan permintaan kami dimakbulkan. Lalu kami angkat tangan kami, ya Allah, yang hina ini. Kami menagih janji tersebut. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Hinalah kami, ya Allah. Kemana kami nak pergi, ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina, ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid